agenda yang akan dibawa oleh Dajjal. Mereka sangat mengkaji tentang Dajjal. Dan Nabi SAW memperingatkan kita berlindung dengan fitnah Dajjal, sehingga kita kena baca doa di dalam tasyahud akhir. Antara doa itu, a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada ujian yang akan dibawa oleh Dajjal. Dajjal disebut, diberi gelaran Al-Masih. Al-Masih ni ialah orang yang boleh berjalan dan sampai di mana sahaja tempat yang ada di atas muka bumi. Kira-kira dia round buat roadshow tu semua satu dunia ni dia pergi. Apatah lagi tempat-tempat yang ada orang Islam, orang yang beriman, dia lagi fokus supaya dia boleh menarik orang yang beriman itu beriman dengan dia, lalu kufur. Setelah itu berlakunya kiamat, maka ramai di kalangan manusia akan menjadi penghuni neraka disebabkan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih malang bila kufur itu di akhir-akhir kehidupan. Dah sikit lagi dah nak masuk syurga, tetap jadi kafir. Baik, kerana itu kita lihat petugas-petugas Dajjal, ejen-ejen Dajjal ini tak pernah sunyi, tak pernah duduk saja daripada merancang apa-apa yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Melalui filem, melalui muzik, melalui fashion, melalui makanan, sehingga hari ini makanan ni dia jadi satu benda yang besar dalam kehidupan manusia. Cuba tengok berapa rancangan masakan dah ada dalam TV, berapa rancangan reality hari ini untuk makan saja, dan berapa jenis rancangan cari-cari apa, jalan-jalan cari makan, squat pasal malam pagi, kalau bulan puasa sahur, buka puasa. Ini makan pun di antara agenda yang dibawa oleh Yahudi untuk merosakkan umat Islam. Kira orang Islam ni mangkit nak makan apa ya? Nak makan apa? Kemudian berbungkus lumus, membuang masa, duit dan sebagainya hanya nak mencari makanan. Sampai tak tahu nak buat apa dah. Ayam pun tak bangkit sampai tahu tu. Sedekah pun tak sedekah sampai tahu tu. Dia yang kata dia berfikir ke semua. Pakaian, makanan, pendidikan, dan akhirnya masuk dalam apa yang diminati oleh anak-anak muda ataupun anak-anak kecil kita, permainan game yang hari ni tak dapat tidak anak apa pun. Bila pok pegang handphone, dia ambil handphone pok ada untuk main game. Ini adalah akses kemudahan yang ada hari ini, menjadikan semua lapisan masyarakat terlibat dalam melakukan kerja-kerja ataupun dengan secara tidak langsung menyebarkan fahaman Dajjal. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, gambaran yang indah tentang dunia ini sebenarnya adalah neraka, dan gambaran yang buruk tentang sesuatu itu adalah sebenarnya syurga. Karena itu hendaklah kita bersusah-susah untuk mendapat syurga Allah, dan jangan bersenang-senang sehingga akhirnya kita mendapat neraka Allah Subhanahu wa taala.
Raya dia berbagi kupon, abang singgah dapat free gift apa dia, mak cawan. Belum nak boleh cawan RM5 tu. Hang kena dengar dia punya penerangan ceramah, dalam sama keluar duit RM1,500. Apa nak beli dia punya apa, dapur gas elektrik lagi dapat, dia bagi ceret lagi dia bagi periuk ke atas ada apa, kelam mata kita. Padahal awal tu nak dapat mak RM5 habis beli kan. Dajjal macam tu, dia main tu, dia punya putar, dia punya cerita, dia punya khabar. Walaupun dah nampak jelas kafarah, kufur, tapi manusia hari itu tak heran dengan kafarah yang mengkufurkan mereka. Tak heran langsung macam hari ni. Orang tak peduli apa yang menyebabkan mereka kufur. Itu bukan perkara yang asas dalam kehidupan mereka. Yang penting mereka seronok boleh dapat apa yang mereka nak. Itu hari Rabu baru ni tengok dalam radio Kedah. Dalam radio Kedah pagi tu dia buat satu topik perbincangan pagi tentang pertunangan. Dulu tu ada pakej perkahwinan lah, pakej pertunangan pun orang buat perniagaan lah. Siapa nak bertunang kontak kami boleh buat apa masak untuk menori 12 keluarga, makanlah 50 orang. Lagi kami boleh tolong sedia hantaran. Tunang kena hantaran lah, lagi juru gambar, lagi ada pelamin sikit, lagi dalam pakej itu perempuan tu akan dapat 4 persalinan baju. Tunang je kena salin 4 kali. Bila nak berlaku tunang? 5 minit masuk pula. Habis dah baju sendat, ketat, payah nak makan. Keluar pula Ustaz, jengui 5 minit, masuk pula. Orang telefon main apa kata ni membazir ambil 4 salinan berapa? Kata bukan bazir, kami bagi free. Tak cas. Aku orang pecah di balik tu. Lepas tu kalau tak salin, orang kata tak moden. Tak moden baju selai tu ya, takkan nak pakai selai tu je, tak lagi nak tangkap gambar, nak jumpa bakal suami. Ni benda aku duk ada ni. Ni bukan langsung tidak terlibat dengan agama. Tunang ni sunnah. Dan Nabi ajar tunang ni ialah kita pergi buat satu ikatan dengan keluarga wanita tersebut dalam fatrah untuk kenal, dan juga supaya wanita itu tidak dipinang oleh orang lain. Baik, bila dah kita buat lagu macam nikah, bagi duit, bagi yang sagi, lepas-lepas tu dia duk rasa macam kahwin lah. Dia keluar sekali dah, tak kira dia tangkap gambar pipi dia melekat dengan pipi kawan tu. Banner besar, kenduri rumah kami ni dia. Mana menikah lagi betul tu tangkap gambar. Dah buat lah itu macam kenduri kahwin dah. Dia rasa lagu kahwin dah. Keluar jalan sekali duk pilih bunga telur lah apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak celah-celah tu kelih. Putih tunang. Mula mak dia kata ni ambil balik dengan baju dengan kasut apa semua. Kipnya mahal ke beli lah tu. Kawan pergi minta, kawan dia kata apa dah bagi dah. Dah bagi dah. Dengan cincin, dengan apa semua. Ni benda bid'ah yang dibuat. Ini acara yang dibawa oleh Dajjal. Orang Melayu kita duk rosak hari ni. Hari ni benda-benda yang jahat, yang tak betul, yang teruk ni, bila semua pakai kata takwa, dia jadi takwa. Jangan nuri puas duk abang, puas berbuih mulut dia cerita. Jangan duk ada muzik, tu boleh cerita lah. Orang tak peduli, tak peduli, dia tak peduli sungguh. Dia buat karaoke, dia buat apa tu, dia rasa seolah-olah kalau tak ada benda tu, dia tak rancak nuri kahwin dia. Akhirnya ia menjadi adat, dan adat itu pula dibuat di dalam ibadah. Maka bayangkanlah, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Benda yang bid'ah ini sesat, dan benda yang sesat itu akan membawa kepada neraka. Wal iyad billah. Hendaklah kita menjadi ghuraba, orang yang asing, orang yang tak ikut arus semasa. Arus masa hari ni, apa yang orang kata okey. Nak pakai lupa nak pakai, asalkan orang tak kata apa, orang dah tak peduli dah. Kita kena jadi ghuraba. Badal Islam ghariban, kata Nabi, Islam bermula dalam keadaan orang tak kenal. Orang tengok apa dulu orang pakai tudung ni, kira-kira macam main daripada Pakistan, macam main daripada Afghanistan, yang Taliban ni dulu. Badal Islam ghariban, kemudian barulah kehidupannya, alhamdulillah ramai hari ni yang bertudung. Kemudian wasayaudu ghariban, dia akan kembali pula menjadi asing. Dia buka balik lah. Dulu dengan pelamin, dengan apa cantik, mesti menikah dah. Lepas tu kuih dia hilang. Sayaudu ghariban, dia akan kembali pula. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, amat beruntunglah orang yang lain daripada yang lain, melawan arus, menjadi asing daripada suasana yang wujud. Biarlah orang lain menari, kita tak menari. Itu kita lihat sebahagian daripada acara yang dibuat oleh kerajaan. Contohnya, bila nak buat acara kesihatan, maraton ke, lagi berbasikal ke, apa di Putrajaya, di mana kota-kota yang besar, hari Ahad hari itu kita tengok, belum nak lepas berlari itu, menari itu. Belum nak lepas maraton ke, lagi kayu bersekat ke, kena menari itu. Tanya pasal apa? Kena menari. Oh, menari pun sebahagian daripada senaman. Sihat. Awak tak kurih pun duk menari. Lama dah tengok menari. Lama dah duk pegang mikrofon duk menari, tak kurih pun. Betul ke? Kalau nak bagi sihat, nak menari dalam rumah, tak tahu menari je lah. Duk tunjuk apa ke orang. Ni, orang dah kata tak apa dah. Tak apa, nak lepas itu berhibur dulu, panggil satu dua lu artis nari kan, habis puas hati nari, nyanyi karaoke, lepas je dah. Kita boleh ajak 1 million woman purple walk, 1 juta wanita berpakaian ungu berjalan di jalanan. Bayanglah pakaian lagu mana, tak usah bayang, betul tak? Perempuan nak berlari pakai lagu mana? Lepas itu tengah berlari, TV main temu ramah pula. Dia kata, alhamdulillah kami bersyukur kerana Perdana Menteri memartabatkan wanita. Allah martabatkan hampa, suruh hampa pakai tudung elok, tutup aurat elok, duduk di rumah, jaga kebajikan anak dan suami. Tiba-tiba hampa pergi keluar londeh, hampa tak jaga kebajikan rumah. Adakah itu martabat? Allah martabat elok dah perempuan ni. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, duduklah di rumah pada waktu kamu kena ada di rumah. Jangan bertabarruj, berpakaian seperti wanita zaman jahiliyah. Berlari hang aku kiri kanan ni, bini aku, bini hang. Bini orang berlari celah laki orang. Mau tak kelak nak surat khabar, punca 40% penceraian yang berlaku disebabkan adalah orang ketiga. Duk berlari dulu tu. Kalau nak berlari saja ke, timbang juga, lambat, lama, panjang. Nabi tak pernah buat maraton sampai macam tu. Nak sihat macam mana kalau buat benda kufur dengan Allah, kalau buat benda maksiat dengan Allah. Dan sesungguhnya manusia menghina manusia dengan menelanjangkan mereka di tengah-tengah jalan, kena berlari di bawah panah. Ya Rabb, naknya kita hampir ketandusan teguran daripada pihak-pihak yang berwajib. Nak dalil apa nak abang kata berlari lelaki perempuan lagu tu haram? Nak dalil apa? Tak usah guna dalil Quran, tak usah guna dalil hadis, cukup dengan logik akal.
Lelaki dan perempuan tak boleh duduk sekali. Cukup dengan solat. Kita cerita awak, kalau boleh perempuan main duduk jelas-jelas saf lelaki. Kalau boleh duduk bercampur lagu tu tengah solat, main awak sekali. Bukan nak bersentuh boleh pakai tudung betul-betul elok. Solat takkan ada nafsu pun. Kita berhadapan dengan Allah dah. Dia baca orang itu khairu sufufir rijal awwaluha. Saf lelaki yang paling baik ialah yang duduk depan kali. Dan saf wanita yang paling baik ialah bila dia kuih lagi belakang daripada orang lelaki lagi jauh. Kita pergi berlari sama-sama. Ayo. Kan payah pun kalau nak buat lepas perempuan asin, lepas lelaki asin. Tapi saja kita ni tak mau peduli dengan agama. Bila kita tegur orang kata ini politik, ini bukan politik, ini hukum. Kenapa tak ada fatwa daripada Jabatan Mufti dan sebagainya? Lama dah berlaku lari campur ni. Lama dah buat, hampir setiap minggu dah ada. Takkan kita menunggukan bala Allah turun tengah-tengah berlari itu baru nak sedang salah. Janganlah sehingga turunnya bala Allah lalu tidak boleh lagi kembali melakukan perkara yang benar dan tepat. Baik. Itu tentang Dajjal yang kalau kita nak cerita pasal Dajjal ni, dia kena buat satu forum yang khusus tentang Dajjal. Ala kulli hal, moga kita tidak menjadi petugas Dajjal dan tidak menjadi pengikut Dajjal. Hadis yang ke-290. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin rabaqatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard hatta matat hazla. Kata Nabi, seorang wanita itu boleh masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dia kurung. Nabi sebut perempuan, lelaki tak masuk ke? Termasuk. Cuma orang perempuan zaman dulu kerap duduk rumah. Dan orang perempuan lah duduk selenggara apa yang berlaku di rumah. Orang lelaki buat kerja di luar. Kata Nabi, seorang wanita itu boleh masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dia ikat, yang dia kurung. Maka tidaklah dia memberi makan akan kucing yang dia kurung, dan tidaklah dia juga melepaskan kucing itu untuk makan sendiri binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, sehinggalah kucing itu mati dalam keadaan kelaparan dan juga dizalimi. Nabi bagi contoh kucing ni sebab kucing ni memang jenis binatang yang rapid dengan manusia. Nabi tak buatlah contoh harimau ke beruang ke, orang tak belah. Kucing ni memang panggil ke tak panggil ke, dia memang mengikuti rumah kita. Tambah kalau kita mula bagi makan sekali, tak pergi dia ajak game kan, buat kenuri tulang ikan je pun. Ni jenis kucing, dia mudah rapat. Seperti juga anjing, namun kita tak boleh belah anjing. Baik, bila kata nak belah sungguh-sungguh. Kalau tak mau belah, ya harap belah. Itu je. Kalau nak belah kena jaga elok. Belah ni orang belah kucing sampai lebih-lebih lah pula. Sampai bilik kena ada ekor kucing Parsi tu. Bawa mai daripada negara ada salji. Main Malaysia panas. Oh, kucing dalam bilik ekor. Kalau tak ada ekor, kucing tu menggelisah. Harga kucing lagi mahal daripada bersekat anak. 2,500 sekat anak baru 150 pun kira nak beli. Tengok punya orang gila kucing yang ni. Baik, ala kulli hal nak jaga elok, jaga sehingga binatang apa pun yang kita boleh kurung ke, ikan ke,
jangan lupa sertakan al-muslimin wal muslimat. Moga-moga apa yang kita minta untuk mereka boleh kat kita dulu. Boleh kat kita. Lepas itu kita baca itu hadis tentang sahabat Nabi SAW yang kerja mereka kalau jumpa suruh kawan doa. Suruh kawan doa. Nabi sendiri bila Sayyidina Umar abang kan Nabi nak pergi umrah, Nabi kata, ya Umar, doa kepada aku. Nabi minta Sayyidina Umar bila sampai buat umrah tu duduk di tempat-tempat yang mustajab. Nabi minta Umar doakan kepada aku. Menjadi sunnah kita kirim doa, kita pesan kawan kita berdoa. Nampak Kaabah tu, teringatlah kat aku, doalah kebaikan. Itu sunnah yang Nabi SAW. Kira-kira kalau Nabi doa sendiri pun makbul sangat-sangat dah Allah bagi. Tapi nak abang kita betapa perlunya doa daripada orang lain, dan doa orang lain di belakang kita itu adalah dimakbulkan. Maka berdoalah kita untuk orang yang rapat dengan kita dulu, mak ayah kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita yang rapat dengan kita, kemudian kawan-kawan, guru-guru kita, siapa saja yang terlibat dengan kita, sama ada musuh ataupun kawan, semua kita doa semoga Allah bagi kebaikan kepada mereka. Hadis yang kedua 92, ad-dunya, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Bila hidup di dunia kita terikat banyak. Macam duduk dalam penjara, bukan ikut suka boleh minta. Nak isap rokok dalam penjara tak boleh. Nak makan KFC ni pesan ni, hari Rabu kami nak KFC, tak dapat. Kami nak keluar dari bukit sekian sampai bukit sekian, tak ada. Undang-undang penjara bukan milik banduan. Orang atasan yang letak, mau tak mau orang duduk lah. 10 tahun ada orang yang dipenjara 120 tahun. Umur dia dah 60 tahun. Punya hukuman jatuh ke dia? Hukuman kesalahan dia merokok dan apa semua 120 tahun. Umur dah 60 tahun. Maknanya umur dia 180 tahun baru boleh keluar kalau hidup lah. Undang-undang. Maka kita hidup di dunia pun macam tu, kata Nabi, dunia sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman. Nak ambil jenis makanan ni kena tengok dulu halal ke tidak, jenis minuman halal ke tidak. Nak keluar rumah pergi ke satu tempat boleh ke tidak, kaki kita nak hayun pergi ke mana, hati kita nak fikir apa keinginan seharian kita. Penjara, kita terkurung. Namun dalam Allah kurung kita, Allah bagi macam-macam. Tak macam sungguh duduk dalam penjara, tak boleh, kadang tidur lantai lah, betul je. Allah bagi kemudahan macam-macam kat kita. Cuma 2-3 benda je yang Allah sekat, jangan buat. Dan bila kita tak buat, manfaat dia dekat kita. Kalau kita buat, mudarat di atas kita. Itu Nabi menyatakan dunia ini adalah penjara. Dan hukum-hukum yang berkenaan dengan pakaian apa semua tu seolah-olah mengikat kebebasan kita, tapi ialah untuk kebaikan. Semua yang ada, termasuk bab beriddah. Iddah ni tuan-tuan, yang duk berlaku hari ni, bukan kita mempertikaikan, cuma sebab tu bila kita tak peduli hukum, kita buat sesuatu tu, kita niat dia baik, tapi sebenarnya kita melanggar arahan Allah. Bila kita tak mengaji, kita tak tahu hukum. Sebab itu memerintah wajib kena faham hukum agama, kena tahu undang-undang Allah, baru perintah jadi elok mengikut kehendak Allah. Kita terima apa-apa yang dibuat untuk kebajikan manusia tidak bertentangan dengan hukum Allah, sila. Memang itu yang diperintah oleh Allah. Tapi sebelum kita buat dulu kenaan dengan manusia, tengok dulu Allah kata apa. Berapa kali dah majlis yang menjemput balu kepada pejuang-pejuang Lahad Datu untuk diberi penghormatan, diberi apa bantuan, diberi di macam-macam. Mereka itu balu kehilangan suami. Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah? Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan
punca rezeki, kena bagi. Anak-anak sekolah mesti kena berjalan terus. Tapi sikit je, janganlah panggil isteri mereka itu keluar. Ini terikat dengan hukum halal haram, bukan sunat makruh dah, halal haram. Kalau wanita itu dipaksa keluar, diminta keluar dalam keadaan dia tak apa nak suka, yang berdosa orang yang menganjurkan program tersebut. Kena hati-hati dalam hal ni. Takkan sampai tak ada orang yang reti langsung dalam kerajaan dia tolong bisik ni, depa ni iddah 4 bulan 10 hari, lama. Sebab apa kena iddah? Tak tahu dah cerita, panjang cerita. Panjang cerita. Hari ni perempuan tak heran dah dengan iddah. Kenapa? Tak disebut, tak diberi tahu tentang apa itu iddah. Lepas cerai ni keluar orang tu, lepas cerai berlaku. Kalau hati tu, oh alhamdulillah saya dah selesai perceraian saya dengan suami. Saya akan mulakan penggambaran filem terbaru. Walau tak hang duk kena iddah dulu. Pandai-pandai. Ni, kes dia apa? Tak diterang. Dibuat secara terang-terangan. Perempuan tidak perlu beriddah. Akhirnya habis. Bercelah habis. Hingga berlaku berkahwin dalam tempoh iddah. Bila kahwin dalam tempoh iddah terfasakh sejak serta-merta, dan kalau duduk juga boleh jadi zina. Boleh jadi zina. Sebab itu hukum ni kena reti lah. Takkan tak ada pun jabatan agama mana-mana yang BBC saat ni. Mereka ni kematian suami tak boleh keluar pada orang. Nampak lagu macam penjara sangat, awak ketak sangat, takkan tak boleh keluar pun. Bukan lama sah je, bukan nak buat apa, nak bagi penghargaan sumbangan. 10 orang duk heret, tambah kat pilihan raya lah ni. 10 kali duk heret buat tu keluar. Letih. Menteri budaya nak buat, menteri tu nak buat, semua nak buat. Ni terikat dengan agama, terikat dengan hukum. Hendaklah mengikut ketetapan hukum Allah sebelum mengikut kehendak mana-mana manusia. Kemudian wajannatul kafir, dunia ini adalah syurga bagi orang yang kafir. Orang yang tidak beriman dengan Allah, dia boleh buat apa saja dia nak. Dia nak makan apa, nak minum apa, nak pakai apa, nak pergi mana, dengan siapa dia nak duduk, dengan siapa dia nak kawan, dia nak tengok apa, nak dengar apa, sila. Syurga bagi kamu, dan di akhirat kelak kamu mendapat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Jom kita jadikan dunia sebagai penjara kita sementara. Sat je benda-benda yang tak apa nak elok, yang tak elok itu kita tinggal, dan jadikanlah akhirat kita sebagai tempat kediaman yang kekal abadi, indah, pesona, dan sangat menguntungkan kita. Allahu a'lam. Ada soalan? Ya. Baik, kita baca dalam sunnah Nabi SAW pada beberapa keadaan gemar membaca surah-surah tertentu. Namun Nabi SAW tidak membacanya ala sabilid dawam, yakni dalam bentuk berterusan yang Nabi tak tinggal. Contohnya ada warid Nabi juga membaca surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas pada mayang maghrib, hari
tidak mengapa kita selang-seli. Nah, abang kata tak apa. Kita buat 3-4 kali, kemudian 1 minggu kita baca surah lain. Itu pun sunnah. Kalau Nabi baca, Nabi tinggal. Kita pun buat sunnah macam tu. Baik. Dan juga supaya kita mendapat ilmu di sebalik apa yang kita buat. Lepas tu kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Imam Nawawi kata, eloknya kamu dawam, yang ni buat secara berterusan. Tidak mengapa kalau kamu tidak membaca surah-surah yang lain, tapi dengan syarat makmum kita adalah orang yang dah biasa dengan kita, dan makmum kita dah faham dah. Kalau tak baca pun tak apa. Dua-dua qaul itu boleh kita terima pakai. Nak buat terus pun buat, tapi orang belakang semua kena tahu dah. Yang kita pagi subuh ni sunat baca, kalau tak baca pun tak apa. Tiba-tiba tu imam baca kuliah ni yang kulhu. Orang ada bisa main nampak macam saya, kira nak tunggu ujung rakaat pertama, jadi kena. Mamai tadi kena masbuk satu rakaat. Tu imam kecoh pagi ni. Dia baca surah Baqarah, dia tak baca surah Sajdah. Mana boleh kita selang-seli supaya kita mendapat apa yang Nabi SAW juga. Namun kita tak boleh mencemooh orang yang buat berterusan. Tak boleh kata apa-apa bid'ah apa dia buat terus, Nabi tak baca terus, Nabi selang-seli juga tak boleh kata. Dan kita juga tak boleh kata apa-apa Nabi tak mahu sunnah sampai saat nampak tak baca, saat nampak baca. Dua-dua itu berlaku, dua-dua itu ada sandaran dalil. Allah Ta'ala. Ya. Dosa besar mana pun sehingga syirik pun ada jalan keluar. Kembali bertaubat, bersyahadah bermula, Allah ampunkan dosa. Jangan mati dalam keadaan belum sempat bertaubat. Baik. Jadi Islam ni pertama dia akan bagi satu undang-undang, satu ketetapan yang keras supaya orang tak mudah terjebak. Kalau dia rawai baca siapa makan benda haram neraka. Tapi tak apa, kalau apa termakan juga tak apa lah. Lepas tu kita bincang dia. Dari awal buat undang-undang lagu tu tak kuat lah. Biar buat undang-undang memang keras, memang kemat, macam riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggal semua jenis riba. Kalau hangpa tak buat, aku perang hangpa. Oh, lama dah makan riba, apa macam mana? Ada jalan keluar, ada lah. Macam kita termakan benda yang haram, apa yang kita nak buat? Kita bertaubat. Dan Imam Nawawi kita keluarkan sedekah pada kadar apa yang kita makan daripada yang haram. Kalau haram tu kita curi, kita kena bagi balik kadar kita curi dekat tuan dia. Curi RM50 daripada orang, kena bayar balik. Atau duit tu kita seleweng, kita kena peruntukkan balik banyak mana yang kita makan untuk peribadi kita. Dan kalau kita makan sesuatu yang haram, bukan bentuk curi, beli babi. Beli babi bukan curi, beli. Dan kita makan. Yang tu hanya kita perlu bertaubat kepada
apa? Dia tak bagi makan. Sama ada dia lupa ke, dia memang nak walim ke atau apa, dia salah kerana tak bagi makan. Kalau orang tak mampu bagi makan, lepaskan dia. Maknanya daripada hadis ni dan hadis yang kita baca, ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughair Abu Umair, apa yang burung kamu dah buat? Kau ni budak ni duk bela burung. Satu hari burung dia mati. Dia duk pegang nak burung tu, duk riau. Nabi pun main, Nabi pegang, Nabi urut burung tu, kata ni apa abang burung kan? Nabi nak bagi dia ceria balik. Tahu dah burung tu mati saja, seronok nak main dengan budak tu. Nabi tak marah dia, jangan